Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Rumaino. Hari ini kita nak belajar tentang pengurusan projek 2.1, pengurusan projek reka bentuk. Okey, hari ini kita akan cover 2.13, 2.14 dan 2.15. Check it out. Okey, seperti biasa, sebelum kita nak mulakan kelas, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Biasalah. Di bawah tu ada butang butang merah. Yang belum subscribe boleh subscribe. Yang belum tekan loceng boleh tekan loceng. Bukan apa. Nanti bila ada video-video baru yang daripada channel saya, awak akan dapat notification lah, seperti mana awak dapat daripada awak punya media sosial yang lain. Baik, hari ini kita nak sambung lagi. Kita nak sambung lagi topik bab 2, pengurusan projek. Untuk tingkatan 1. Sebelum kita nak teruskan, ingin saya tekankan sekali lagi, tajuk ni amat penting. Untuk tajuk yang dikata 1 ni amat penting bila pelajar nak buat kerja projek masa tingkatan 3. Sebelum tu baik, untuk bab 2, hari tu kita dah masuk tentang maksud pengurusan projek 2.11, 2.12. Hari ni kita nak cuba cover 3 perkara ni. 2.13 mengenal pasti langkah pengurusan projek. Yang kedua, 2.14 menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Dan yang ketiga, menyediakan anggaran kos. Kenapa saya rangkumkan dalam ketiga-tiga topik? Sebab dia ringkas. Dia ringkas. Dia ringkas sahaja. Sebelum kita nak pergi lebih detail kepada pengurusan projek, ini adalah SP, standard prestasi. Maknanya dalam tajuk ini, untuk dapat TP6, akhir sekali pelajar boleh menghasilkan kertas kerja pengurusan projek mengikut format. Sebab penting untuk PBD. Saya ulang lagi sekali, amat penting untuk PBD. Saya selalu sebut ni PBD. Tak kira lah PT3 ada ke tak ada. Ini sangat penting untuk PBD, pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah. Jadi inilah conclusion kita belajar. Awak nak dapat tahap TP berapa? Ini adalah rujukannya daripada kita punya DSKP lah. Sebelum tu kita recall balik. Apa maksud pengurusan projek? Kaedah menguruskan sumber. Di sini kita nak tengok kaedah menguruskan sumber itu. Macam mana kita nak uruskan sumber? Sumber ni banyak kan. Kita dah belajar. Ni boleh tengok di video saya yang sebelum ni lah. Ini adalah contoh carta organisasi dalam pengurusan projek. Contoh saja, ini contoh saja. Dalam kelas awak pun ada carta organisasi. Maknanya dalam sesuatu projek tu, dalam bagi melicinkan sesuatu projek, amat penting lah kita punya carta ini, organisasi ini, supaya kita boleh menguruskan sesuatu projek itu dengan baik. Maknanya kita ada project manager. Kita ada, kalau dalam bidang engineering, kalau saya terlibat dalam bidang
kejuruteraan awam. Jadi engineering manager. Okey, ada pengurus ini, pengurus itu, pengurus itu. Jadi dia mengurus, dia tak boleh semua manager buat. Dia ada pengurus dia. Okey. So, dalam carta organisasi pengurusan projek ini, okey, rancang dan hasil carta organisasi projek anda mesti ada pengurus. Okey, mesti ada pengurus, mesti ada setiausaha, mesti ada bendahari, mereka bentuk dan pembuat mockup. Okey. Boleh ini secara umum lah, secara umum. Okey, kita tengok objektif kita yang pertama hari ini. Okey, topik kita pertama hari ini iaitu langkah-langkah dalam menguruskan dalam melaksanakan projek. Baik, cuba awak bayangkan awak nak buat sesuatu projek. Okey, awak nak buat satu projek di, walaupun sekecil projek, mungkin apa? Okey, mungkin sekecil projek. Okey, mungkin sekecil projek, sekecil-kecil projek di rumah awak, di kelas awak, mesti ada langkah dia. Langkah macam mana nak menguruskan projek itu daripada A sampai Z, daripada belum siap sampai projek tu siap. Okey, baik. Teruskan. Okey, di sini kita ada 3 langkah. Okey, ada secara umumnya ada 3 langkah. Okey, ada 3 langkah. Okey, yang pertama apa dia? Okey, langkah yang pertama, okey, kita nak buat perancangan projek. Kita kena buat rancangan projek. Maknanya dari segi reka bentuk, dari segi kaedah pembinaan, dari segi kos, dari segi masa dan dari segi pekerja. Maknanya kita kena rancang. Okay. Yang kedua apa dia? Okay. Yang kedua penjadualan. Okay. Untuk apa penjadualan ni? Anggaran masa untuk projek siap. Kenapa? Untuk mengelakkan pembaziran. Okay. Pembaziran apa? Pembaziran kos dan masa. Okey, maksudnya kalau projek itu boleh siap dalam masa 2 minggu, kenapa kita buat dalam masa sampai sebulan? Bila dah lari masa, maka kos dia akan lari, dan bila lari kos, di situ akan berlakulah kerugian. Okey, so kita tak nak ada kerugian. Okey, so kita kena ada penjadualan. Nanti kita tengok macam mana yang dikatakan penjadualan. Okey, seterusnya adalah pengawalan. Okey, tadi kita ada pengawalan. Nak kawal apa ni? Apa yang nak kawal? Okey, kita nak kawal penggunaan sumber. Kita nak penggunaan sumber, kos, kualiti, tenaga, bahan dan sebagainya. Okey, pada dalam satu projek kita kena tengok juga kan, kalau kita nak buat produk apa, kita nak projek apa, takkan kita nak membazir. Kita tak kawal, kita main buka aja kan. Kalau contoh dalam sektor pembinaan, okey, ada perkara, ada bahan, okey, bahan yang kita tak boleh buka sesuka hati. Contohnya simen. Bila kita dah buka awal, kita bila nak pakai balik tak boleh dah. Simen tu akan jadi keras. Itu masuk kawalan dari segi kualiti. Okey, boleh So, langkah pertama, langkahnya kita ada 3 langkah. Okey, yang pertama membuat perancangan projek, yang kedua buat penjadualan, dan yang ketiga buat pengawalan. Okey, boleh Okay, kita pergi perbincangan seterusnya. Okey, apa yang dikatakan membuat perancangan projek? Okey, rancangannya macam mana? Rancangannya macam mana? Okey, apa yang dikatakan ni membuat perancangan projek ni? Okey, kita nak rancang projek itulah dari segi reka bentuk dia, kaedah pembinaan dia, kos dia, masa dia, pekerja dia kan. Kalau kita nak buat kalau kita tengok orang buat benda-benda, membuat pembangunan kan, siapa yang nak buat simen, siapa yang nak buat itu, siapa nak buat ini, dia mesti ada tugas dia. Ataupun kita tengok di dalam kelas awak lah, senang cerita kan, dalam kelas awak, okey, mesti ada ketua kelas, tugas dia apa, siapa nak buat. Kalau kita ada projek, okey, kau buat apa, kau buat apa, kau buat apa. Okey, sama juga dalam kita pengurusan projek ni, dia ada orang-orang yang bertanggungjawab. Okey, siapa yang buat reka bentuk, siapa yang buat pembinaan dan sebagainya. Okey. Okey, apa tujuan? Apa tujuan? Okey, apa tujuan kita nak buat projek ni? Okey,
Biasanya dalam soalan kita tanya, nyatakan tujuan perancangan projek. Kan? Nyatakan tujuan perancangan projek. Okey, yang pertama, okey, dapat memastikan objektif kita tercapai. Objektif apa? Objektif projek kita lah. Okey, objektif projek kita. Kita nak bina apa? Kita nak bina alat mesin menggantikan lampu benda flow automatik. Pastikan objektif kita tercapai, kita dapat menghasilkan projek itu, dan kita yang penting bila dalam konteks reka bentuk, kita dapat menyelesaikan masalah. Kan? Maknanya dapat memastikan objektif tercapai itu maknanya kita dapat menyelesaikan masalah. Dalam konteks pengurusan projek, dalam konteks reka bentuk lah. Maknanya kita dalam RBT ni saya cakap kan, kita cari masalah dan kita selesaikan masalah itu. Macam mana nak selesai masalah itu? Kita selesai masalah itu melalui produk yang kita buat. Jadi yang objektif yang pertama tadi, dapat memastikan objektif tercapai itu, itulah dapat menyelesaikan masalah lah. Kalau kita buat produk objektif tak tercapai, buat apa? Betul tak? Okey, yang kedua, kita nak mengelakkan pembaziran sumber bahan, masa dan tenaga. Maknanya kalau kita tak ada perancangan, okey, macam saya kata tadi lah, sepatutnya simen buka sikit je, buka 2 beg, kita buka sampai 3 beg. Ataupun tenaga kan, dari segi tenaga, ada tenaga tu hanya memerlukan 2 orang, tapi kita upah sampai 4 orang. Di situ bazir tenaga tu. Okey, begitu juga dengan masa. Maknanya kita nak mengelakkan pembaziran sumber, masa dan tenaga. Okey, seterusnya yang ketiga, kita nak tengok kita apa tujuan dia, mencegah gangguan. Mencegah gangguan dan mengambil langkah-langkah tambahan yang perlu diambil sekiranya timbul masalah. Okey, maknanya kalau kita dah ada perancangan, perancangan tu dah ada, maknanya daripada katalah projek kita tu 3 minggu, daripada minggu pertama, minggu kedua tu tiba-tiba ada masalah, jadi kita boleh reschedule ataupun kita boleh rearrange balik kita punya projek tu. Macam mana kan, katalah tolong tiba-tiba hujan, tak boleh buat, macam mana langkahnya kita nak langkah yang kita nak atasi. Okey, contohnya sepatutnya hari ni kita dah mula mengecat, tapi tiba-tiba hujan. Macam mana kita nak mengatasi dia? Itu maksud dia tadi. Sebab tu pentingnya ada pengurusan. Okay. Dapat setakat ni? Dapat? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua tadi. Okey, penjadualan. Ini juga penting anak-anak. Ini penting bila anak-anak masuk tingkatan 3 lah. Saya selalu cakap, saya nak benda ni anak-anak rasa ada synchronization. Betul tak? Okay, ada kesinambungan. Maknanya kenapa belajar benda ni cikgu? Bila masa nak guna? Dan bila masa nak guna, betul tak? Duk belajar kan, kadang-kadang belajar duk fikir, bila masa nak guna benda ni cikgu? Ini belajar, itu belajar ni. Masa awak tingkatan 3 nanti, penjadualan ni penting. Okey, kenapa pentingnya? Okey, anggaran kos pula dah. Okey, kenapa penting penjadualan ni? Adalah untuk anggaran masa. Okey, anggaran masa untuk projek kita siap. Untuk kenapa? Nak elakkan, macam dia, nak elakkan pembaziran dan juga kos. Kan, kita tak nak bazir kos. Lepas tu kita kena ada schedule. Okey, kita tengok. Macam mana nak buat cikgu? Macam mana nak buat? How? Okey. Tada, pap. Okey, kita ada carta Gantt. Okey, saya ingatkan lagi sekali. Ini benda yang amat penting bila anak-anak pelajar masuk tingkatan 3. Okey, carta Gantt ini akan digunakan. Carta Gantt ini akan digunakan dalam projek anak-anak. Okey. Boleh? Okey. Baik. So, apa yang ada dalam carta Gantt ni? Kita ada aktiviti dan kita ada minggu. Kan? Maknanya apa maksud dia tu? Tanda-tanda tu. Okey. Maksud dia, apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Sorry.
Okey, apa maksud dia? Okey. Maknanya aktiviti kita yang pertama, mengenal pasti masalah yang akan bentuk minggu pertama. Katalah projek kita tu kita akan buat dalam masa 9 minggu. Okey, 9 minggu. Di minggu pertama kita dah buat mengenal pasti masalah. Mana seminggu, dalam masa seminggu tu kita mesti buat. Dah habis, dah ada masalah, kita buat pula lakar idea. Kenapa tak coret di minggu pertama? Macam mana kita nak buat minggu pertama tu? Sebab masalah belum ada. Dia ada kena buat A dulu, mesti buat A baru buat B. Dia tak boleh langkau. Dia tak boleh A, B. Okay, dia ada projek yang okey. Yang ketiga, sumbang saran, pilih idea terbaik. Minggu ketiga kan. Okay, kita ambil 2 minggu, 3 ke 4. Mungkin minggu kelima kita buat, kita sediakan bahan. Minggu ke-6 kita mula mengukur, memotong dan mencantum. 2 minggu. Okey, saya nak tanya, kita tengok. Kenapa memasang tu mengambil masa daripada minggu pertama? Daripada minggu pertama tu. Kita tengok. Okey, nampak? Dia untuk memasang ni, okey, daripada minggu pertama sampai minggu ke-8. Diloreknya. Kenapa? Sebab mungkin proses-proses pemasangan itu berlaku daripada minggu pertama lagi. Kan? Jadi dia mengambil masa tu. Okey, dah siap. Minggu ke-8 ni dah siap kan? Barulah kita buat penilaian dan pengubahsuaian projek. Dan last sekali kita buat dokumentasi. Okey. Jadi bila kita dah ada perancangan, jadi kita ada due date. Minggu ni mesti siap. Minggu ni mesti siap. Okey. Sebab dalam naik tingkatan 3 dalam tingkatan 3 nanti pun di tingkatan 3 nanti pun untuk tajuk untuk kerja projek memang kita ada due date. Jadi ada benda-benda yang pelajar kena buat juga time tu. Kalau tak buat memang tak tahu. Okey. Boleh kita panggil cartagan. Boleh? Kita teruskan. Okey, seterusnya langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey. Yang ketiga, okey. Pengawalan. Okey, kita ada pengawalan. Macam biasa, kalau kita tengok, kalau kita tak kawal, pertama mestilah pembaziran kan. Kalau kita siram air, tak kawal, bazir juga. Maknanya pengawalan, kenapa kena kawal? Kenapa kena kontrol? Kena kontrol kan. Sebab kita nak kawal penggunaan sumber, kos, kualiti, tenaga dan sebagainya. Okey. Kita apa? Kenapa kita tengok? Kenapa tujuan pengawalan itu? Okey, semua aktiviti yang dikenal pasti dilakukan secara optimum. Maknanya yang kita rancang tadi kan dalam pengurusan projek tadi, dalam carta tadi berlaku dalam keadaan yang baiklah, secara optimum. Okey, aktiviti itu dikenal pasti. Maknanya apa dulu. Okey. Yang kedua, semua aktiviti dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Itu pentingnya kita ada pengawalan. Okey. Pelik pula bunyi lagu. Itu muzik apa kita dengar sambil dengan muzik, tak ada masalah. Okey. Baik. Okey, yang ketiga. Yang seterusnya. Dapat menggunakan sumber-sumber sebaiknya. Kita nak mengoptimumkan penggunaan sumber. Kalau kita tak kawal, macam mana? Kan? Okay. Dan seterusnya, apa dia? Perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang masalah atau pengubahsuaian pada projek. Okey, ini yang saya cakap tadi kan. Katalah skedul kita tu minggu ketiga kita kena buat ni. Okey, tapi tiba-tiba bahan tak ada ataupun tiba-tiba tak dapat dibuat. Apa pengubahsuaian yang kita nak buat pada projek itu? Okey, kalau ada masalah kan. Jadi kalau kita ada pengawalan tu kita boleh kontrol lah, kontrol kawal. Okey, kita boleh kawal. Okey, perubahan dalam penjadualan tu dibuat. Okey, kalau ada masalah lah. Maknanya daripada patutnya minggu ketiga, minggu keempat kita buat ni, tapi ada masalah.
So kita boleh pergi kepada jadual tu dan kita ubah sesuai. Tapi dia masih lagi dalam kawalan lah. Kalau kita tak kawal, okey, macam mana jadi? Okay, pembasiran pun akan berlaku lah. Okey, ni kita tengok yang seterusnya. Okey, penyediaan jadual kerja. Okey, penyediaan jadual kerja. Okey, baik. Jadual kerja, bila cerita pasal jadual kerja, apa nama ni? Okey. Jadual kerja dibina berdasarkan garis panduan. Okey. Ada beberapa garis panduan lah. Yang pertama tadi, tentukan aktiviti dalam jadual tu. Macam mana kita nak buat tadi yang carta GAN tadi kan? Pertama, kita tentukan jadual. Jadual pula. Tentukan aktiviti dalam jadual tu. Maknanya kita kena tahu aktiviti apa yang kita nak buat. Daripada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, empat, baru kita boleh buat jadual. Kalau kita tak tahu aktiviti kita nak buat, kita tak tahulah. Okey. Yang seterusnya kita kena susun aktiviti tu. Okey, aktiviti tu kita kena susun. Okey. Seterusnya, anggarkan sumber yang diperlukan. Okey, anggarkan sumber yang diperlukan. Boleh. Anggarkan sumber yang diperlukan. Okey. Sumber apa yang kita mesti boleh bajet kan, betul tak? Kita nak buat ni, apa yang sumber-sumber yang kita nak, semua yang kita perlu gunakan. Okey. Seterusnya, tempoh masa. Berapa lama yang kita perlukan projek kita tu? Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Yang ketiga, yang seterusnya adalah anggaran kos dan bajet lah. Maksudnya untuk projek kita tu, tadi kita dah buat lakaran dan sebagainya kan. So kita boleh bajet. Oh, ini banyak ni. Okey, berapa kos dia? Banyak ni. Okey, so kita boleh sediakan bajet. Baru kita boleh buat jadual kerja. Okey, contoh okey, ni contoh. Okey, cuba kita tengok cuba anda rancang dan bina jadual kerja dalam menghasilkan 100 kitchen dari langkah persediaan bahan hingga dah dapat memasarkan. Boleh. Jadi boleh, kalau nak cuba buat, okey, boleh pause video ni sekejap. Pause dulu, pause sekejap. Okay, stop sekejap. Boleh buat dulu. Boleh. Apa kena buat? Sediakan senarai bahan, alatan yang diperlukan dalam menghasilkan kitchen tersebut. Maknanya kena ada senarai bahan dan alatan. Bahan apa yang kita nak guna? Okey, kalau tingkatan 2 tu kita ada belajar teknologi pembuatan kan. Okey. Boleh? Boleh maknanya kita kena sediakan benda tu. Okey guys. Okey, untuk penyediaan kos, laju tu tak laju Okey, sebab ini dia lebih kepada umum umum tadi. So saya harap dengan habisnya video ni awak dapat 3 benda tadi lah. Okey, dapat 3 benda tadi, 2.13, 14, 20.15. Okey, dalam menyediakan anggaran kos, okey, kos, kita cerita pasal kos kan. Ada 2 kaedah. Okey. Satu apa dia? Yang pertama apa dia? Kaedah unit ataupun kuantiti. Kita guna kaedah berapa banyak kita nak buat. Yang kedua, kita ada kaedah konsep SMART. Okey, dalam video ni saya akan pergi sepintas lalu. Okey, mungkin di dalam video yang akan datang saya akan ceritakan lebih spesifik. Kita akan bincangkan lebih spesifik tentang konsep SMART. Okey, sebab konsep SMART ni dia amat penting jugalah. Okey, kita tengok kaedah kuantiti ataupun unit. Okey, yang pertama, anggaran mengikut kuantiti dan perkhidmatan. Kita kena anggarkan berapa kan. Okey, contoh. Contoh, kos sebuah kerusi RM15. Okey. Kos 20 buah. Biasa 20 kali 15. So dapatlah anggaran kos dia 300. Mudah kan? Okey, kaedah unit. Anggaran kita anggarkan. Okey, satu unit berapa? RM20.
Kalau 200, 20 kali 20 kali 200. Itulah kita punya anggaran kos. Okey, ataupun yang lebih spesifik, kita guna kaedah SMART. Apa dia SMART tu? Ui, nampak. Okey, apa dia SMART? Saya SMART, awak SMART. Okey, SMART adalah S, spesifik. Apa tujuan? M, measurable, ukur kos yang terlibat. A, attainable, mampu dilaksanakan. R, realistic, sesuai dan tidak dan adakah mencapai tujuan projek. Dan T, time bonding lah. Okey, boleh. Macam yang kata tadi, konsep SMART ni dia satu konsep yang diguna pakai jugalah. Kalau mungkin kalau kita tengok kaedah unit dan kuantiti ni, biasanya kita main anggar kan. Okey, ni berapa bajet, ni berapa kan. Okey. Ni saya kata tadi. S, dia lebih spesifik. Okey, lebih spesifik. Apa itu tujuan projek? Okey, apa tujuan untuk projek? Nama projek dah ada, tujuan projek ada, bilangan ada, sasaran ada. S tadi kan, SMART ingat SMART. Spesifik tujuan projek tu. Nampak? Tujuan dia apa? Okey, tujuan dia apa? Ni tujuan dia. Kira nampak tadi? Tujuan tadi kan? Okey. Boleh? Nak buat okay, itu S. Nanti kita akan bincang di okey. Okey, ni tadi tujuan tadi. Okey. M. Okey, betul tak saya sebut? Measure. Okey, pengukuran pengagihan keuangan. Okey. Contoh kos pengeluaran. Kita tengok kos bahan mentah, campur kos upah, campur kos overhead. Ini benda simple lah. Okey, bila kita sebut tentang ni kos pengeluaran, mesti ada bahan mentah, upah dan overhead. Apa dia overhead, apa dia upah, apa dia bahan mentah, kita tengok sekejap lagi. Okey, tadi M, ini bahan mentah. Contohlah. Okey, apa dia? Kayu, papan lapis, paku, cat, gam, glue, ataupun kertas. Contoh bahan mentah lah. Boleh kos bahan mentah. Okey, kita tengok jumlah bahan mentah. Yang kedua, yang seterusnya kita tengok kos bahan. Tengok. Dia lebih spesifik kan. Yang kaedah ni dia lebih spesifik. Kayu berapa, saiz berapa, kos unit berapa, kos sebenar berapa. Tak apa, hari ni kita tengok sepintas lalu. Yang bab SMART ni kita akan tengok video lebih detail nanti. Okey. A, kos upah. Tadi contoh kira kos upah kan. Contoh. Satu orang 2 jam, RM2.5. Okey, so kita tahulah bilangan pekerja berapa orang. Kita tahu juga tempoh masa siap dan juga kadar upah. Itulah kan. Nampak? Bilangan pekerja 2. Berapa orang? 3 orang. Tempoh siap berapa minggu? Kadar. Okey. Boleh. Itu kos upah. Okey, next. Okey. Overhead. Ni saya kata tadi. Apa tadi? Bahan mentah. Kos upah. Overhead. Apa itu kos overhead? Senang cerita, kos overhead ni kos yang selain daripada kos upah dan selain daripada kos bahan mentah. Itu adalah kos overhead. Okey, ini contoh. Okey. Kita ada bil elektrik. Betul, kita ada bil elektrik. Tak? Bila kita nak buat projek, selama mana kita guna tu, bil elektrik tu dikira dalam kos overhead lah. Kita ada bil air. Adakah buat projek tak ada air kan? Bil air. Apa lagi? Kita ada bil telefon. Telefon apa ni, panggilan telefon yang digunakan sepanjang ni digunakan lah. Okey, kita ada sewa tapak. Kalaulah tempat kita tu perlu sewa tapak dan sebagainya.
dan kos pengangkutan. Ni saya kata tadi, cost overhead selain daripada yang lain-lain tadilah. Begitu. Okey, ini contoh. Contohlah contoh. Ini saya ambil contoh je. Okey, dah 30 minit dah. Dah lama. Okey. Jumlah kos upah. Tadi kan bilangan pekerja. Okey, bilangan pekerja kali dengan masa, kali dengan kadar upah dan kali dengan bilangan produk. Ini contoh. Okey, 1 kali 3 kali dengan upah dia RM2.5 kali 100 unit. Dapatlah kos upah. Kan? Simple kan, betul tak? Okey, kos overhead pula tambah pula kos elektrik dengan kos air. Okey, nampak? Jadi kita ada kos elektrik dengan ada kos. Yang tak ada tak payah. Okey. SMA. Okey. Attainable. Okey. A, attainable. Okey, boleh dilaksanakan dan boleh dicapai. Okey. Maksudnya bila kita tengok tu, adakah dia boleh buat? Jangan sampai kita buat sampai tak boleh buat. Okey. So kita ada kos jualan, kos modal dan kos keuntungan. Nampak? Kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Dapat nilai berapa kan? Contohlah. Okey. Yang kedua, yang seterusnya art. Kita pergi sikit lagi. Art, realistik. Apa tadi realistik? Kesesuaian dengan kehendak pengguna. Okey. Memenuhi tujuan dan keperluan pelanggan dan analisis harga yang berpatutan. Okey, kalau tengok contoh kat depan ni, kereta kan. Semua kereta mini ni, kereta mini. Kereta mini. Semua kereta ada kereta Viva, Exora, Mini Cooper. Kan? So setiap dia ada kesesuaian dia. Kenapa orang ambil kereta Viva? Mesti ada sebab. Kenapa orang nak Exora? Mungkin dia keluarga besar, dia nak kereta Exora, nak 7 seater. Kenapa dia nak Mini Cooper? Nampak? So setiap tu. Dan kita adalah target dia. Okey, contoh realistik. Maknanya biar realistik lah. Dan yang terakhir adalah time bound. Okey. Masa, tempoh masa dan sumber keuangan. Maknanya contoh ni rumah lah. Rumah ni kita dah buat berapa masa lama? 3 bulan. Okey. Sumber dia apa? Simpan sendiri, pinjam dari keluarga. Maknanya kita nak cerita tarikh mula dan akhir dan juga sumber keuangan kan. Ni dalam masa 6 bulan, tapi simpan sendiri sumber boleh ambil daripada simpanan sendiri, pinjam dari keluarga, pinjam dari bank. Maknanya dua produk yang berbeza kan. Okey, boleh. Okey. Okey, boleh okey. So saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Okey, tadi kita dah bincang tentang pengurusan projek. Okey, daripada so di akhir kelas nanti saya harap inilah pelajar dah faham lah. Yang pertama tadi okey, 2.13 mengenal pasti langkah pengurusan projek. Tadi langkah-langkah tu. Okey, yang kedua tadi kita pun dah bincang tentang macam mana nak analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Dan yang terakhir kita tengok tadi menyediakan anggaran kos. Okey, dapat menyediakan anggaran kos. So saya harap dengan perbincangan kali ini pelajar lebih faham tentang pengurusan projek. Okey, saya ingatkan lagi sekali, tajuk ini amat penting bila anda naik tingkatan 3, bila anda nak buat pekerja projek dan sebagainya. Okey, jadi kalau tak faham boleh ulang tengok. So kelebihan awak pada zaman sekarang ni adalah awak boleh ulang tengok. Tak faham tengok balik, tak faham tengok balik kan. Jadi tak perlu cikgu nak mengajar berkali-kali. Okey, so saya rasa setakat itu dulu pada kali ini. Kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
everything changes.